Satu kemalangan besar berlaku di Sabah. Saya sendiri sudah pun menaiki pesawat berkenaan. Tujuan saya datang tempoh hari adalah nak bercakap mengenai minyak. Tragedi Double Six tahun 1976, sejarah hitam Sabah. Ini cerita sebenar yang berlaku. Pada tanggal 6 Jun tahun 1976, para penduduk di sekitar daerah Sembulan telah dikejutkan dengan satu bunyi dentuman yang sangat kuat. Kira-kira pada pukul 3.50 petang akibat daripada sebuah kapal yang telah pun terhempas berhampiran dengan kawasan tersebut. Kemalangan Double Six ataupun lebih dikenali sebagai tragedi Double Six adalah merupakan nahas kapal terbang yang telah berlaku di kota Kinabalu, Sabah. Kapal terbang yang telah dikendalikan oleh Sabah itu telah bertolak dari Labuan ke kota Kinabalu dan telah terhempas apabila mereka melalui daerah Sembulan. Kapal terbang jenis GAF Nomad itu telah membawa hampir ke semua ahli kabinet daripada negeri Sabah, termasuklah Ketua Menteri Sabah yang pada ketika itu yaitu Tun Muhammad Fuad Stephen bersama-sama dengan 11 anggota rombongannya. Nah, berikut adalah merupakan senarai nama mereka yang telah terkorban akibat daripada nahas tersebut. Ketua Menteri Sabah Tun Muhammad Fuad Stephen, Menteri Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Peter Mejuntin, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Datuk Chong Tahin Bun, Menteri Kewangan Negeri Datuk Saleh Sulong, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Darius Binion, Setiap Usaha Tetap Kementerian Kewangan Wahid Peter Andau, Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Sabah Dr. Syed Hussein Wafa, Setiausaha Sulit kepada Menteri Kewangan Malaysia Tunku Razaleigh Hamzah Ishak Atan, Pengawal Peribadi kepada Tun Fuad Korporal Said Muhammad, Juruterbang Gandhi J. Nathan, dan Johari Tun Fuad Stephen. Nah, YM Tengku Razaleigh Hamzah juga sepatutnya turut menaiki kapal terbang yang sama, tetapi pada saat-saat akhir dia diajak turun daripada pesawat tersebut oleh Timbalan Ketua Menteri pada masa itu yaitu Datuk Haris Muhammad Saleh bagi tujuan merasmikan projek ladang lembu di Pulau Banggi, Kudat. Tunku Razaleigh yang juga menaiki jenis pesawat yang sama telah diarahkan untuk menjauhi pesawat sebaik sahaja dia mendarat di Kudat kerana dikhawatir pesawat tersebut akan mengalami masalah yang sama seperti yang telah berlaku kepada Ketua Menteri Sabah berserta rombongannya. Sebaik sahaja mereka mendapat berita buruk ini, mereka telah diterbangkan oleh helikopter tentera ke kota Kinabalu. Nah, sejurus pesawat yang mereka naiki tadi menjunam di kawasan air cetek. Lokasi berkenaan telah menjadi tumpuan orang ramai kerana ketika terhempas pesawat tersebut dikatakan telah menggegarkan hampir keseluruhan kawasan tersebut. Setahun selepas kejadian nahas tersebut, sebuah tugu peringatan telah didirikan di kawasan tersebut sebagai simbol untuk memperingati kejadian tragedi tersebut yang mana ianya adalah merupakan salah satu peristiwa yang amat penting buat negara kita. Punca di sebalik kemalangan tersebut masih belum diketahui sehingga hari ini. Namun sejurus selepas kemalangan tersebut terdapat dakwaan perbuatan khianat kerana keadaan politik yang tidak menentu pada ketika itu. Pihak kerajaan Australia telah menghantar 4 pasukan penyiasat bagi membantu mencari punca kemalangan tersebut berlaku.
Selain itu, terdapat juga spekulasi yang menganggap kegagalan teknikal dan lebihan muatan merupakan faktor utama yang menyebabkan kemalangan tersebut berlaku. Tetapi punca sebenar bagi kemalangan tersebut masih belum diketahui sehingga sekarang, dan laporan asal mengenai kejadian itu masih diklarifikasikan. Sehingga ke hari ini terdapat banyak persoalan yang belum terjawab kepada anak-anak negeri Sabak. Antaranya ialah, yang pertama, rombongan ini sebenarnya sedang menuju ke kota Kinabalu bagi tujuan menandatangani perjanjian 10% hasil minyak yang akan diberikan kepada kerajaan negeri Sabak dan Sarawak. Namun sebelum menaiki pesawat tersebut, Allahyarham Tun Fuad ada menyatakan bahwa jumlah 10% tersebut adalah terlalu kecil, dan ada yang mengatakan bahwa berkemungkinan Tun tidak akan bersetuju dengan jumlah tersebut. Yang kedua, YM Tengku Razaleigh Hamzah telah pun berada dalam pesawat tersebut bersama-sama rombongan lain, tetapi di saat-saat akhir, Datuk Haris, Ketua Menteri Sabak, selepas kematian Tun Fuad telah mengajak Tengku Razaleigh turun daripada pesawat tersebut dengan alasan ingin menjemput Tengku Razaleigh merasmikan kandang lembu miliknya di Kudat. Walhal pada ketika itu Tengku Razaleigh sebenarnya dalam perjalanan untuk melihat antara sejarah besar negara pada ketika itu, yaitu sesuatu yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 20. Namun, mengapa dia lebih mengutamakan untuk merasmikan kandang lembu? Yang ketiga, puncak kemalangan berlaku dipercayai kerana pesawat Nomad, pesawat keluaran Australia yang mereka naiki itu telah terlebih muatan. Kapasiti untuk pesawat tersebut sebenarnya hanyalah 6 penumpang sahaja, tetapi telah diisi sehingga 11 orang. Juru terbang dikatakan gagal untuk menaikkan sayap pesawat tersebut bagi tujuan diselaraskan dengan tekanan minyak, dan akhirnya telah menyebabkan kemalangan. Sejak daripada itu, kerajaan tidak lagi menggalakkan golongan VIP untuk menaiki pesawat yang sama pada waktu serentak, terutama apabila ianya melibatkan jumlah yang ramai. Apabila kita melihat Tugu 66, itulah sebagai tanda satu peringatan bahawa satu ketika dahulu Sabak telah digoncangkan dengan kemalangan pesawat yang telah dinaiki oleh pembesar-pembesar di Sabak satu ketika dahulu. Dan kita tidak dapat bayangkan macam mana keadaan Sabak ketika itu, kerana pada waktu itu telah terkumpul pembesar-pembesar di Sabak dan telah nahas begitu sahaja. Jadi sejak daripada kemalangan tersebut tidak pernah lagi penjabat-penjabat besar Sabak diterbangkan bersama-sama dalam waktu yang sama, kerana risau akan keadaan ini berulang semula. Semoga kita dijauhkan daripada kemalangan ini lagi, dan semoga Sabak ini akan terus maju ke hadapan, dan semoga channel ini akan terus-menerus memberikan impak yang baik, memberikan pengetahuan yang baru lagi bagi kamu semua. Terima kasih kerana mendengar sehingga selesai. Itu sahaja, nantikan video selanjutnya. Bye-bye.